الحمد لله الذي أنعم علينا شهر رمضان بنعمة الصيام وفضل أيامه على سائر الأيام وضاعف فيه الأجور والإنعام وسرع في نهار الصيام وفي ليالي الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسول السلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya. Mengikhlaskan setiap amal, semoga kita sentiasa mendapat taufik dan hidayah serta diperkukuhkan iman, mengabdikan diri semata-mata kepada Allah yang Maha Esa. Bersempena peristiwa nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan bersamaan 8 April, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Al-Quran, sumber ilmu mukjizat teragung. Firman Allah Subhanahu wa taala potongan ayat 185 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi setiap manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu wa taala yang mengandungi berbagai mukjizat. Wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bermula pada 17 Ramadan melalui perantaraan Jibril. Wahyu yang disampaikan berperingkat-peringkat menempuh 2 fasa di Mekah dan di Madinah, mengambil masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran adalah kitab yang terjamin keasliannya serta terpiara dari segala bentuk penyelewengan manusia, seperti maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaga. Para tetamu Allah yang dimuliakan, Al-Quran ialah sumber rujukan dan panduan kepada seluruh aspek kehidupan manusia, duniawi dan ukhrawi. Al-Quran disifatkan sebagai sumber keaslian ilmu, terkandung khazanah pengetahuan yang lengkap, meliputi segala perkara yang diperlukan oleh manusia, membina ketamadunan terhadap pelbagai ilmu, hukum hakam, peristiwa dan kisah kejayaan, juga berbagai cabaran, dugaan, ujian dan pembalasan yang dihadapi oleh umat terdahulu untuk dijadikan petunjuk akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Secara memperlihatkan Al-Quran berjaya menyinarkan cahaya pedoman, mengeluarkan manusia dari kekumpung kegelapan dan kejahilan, menjadikan manusia insan berilmu dan berpengetahuan, berupaya mencorak kepribadian mulia sehingga manusia berjaya membangunkan peradaban masyarakat Islam yang hebat dan agung. Al-Quran menjadi penggerak dan pencetus kepada perkembangan ilmu, pendorong kepada lahirnya para ilmuwan dalam berbagai bidang seperti Abbas Ibni Firnas yang mempelopori ilmu penerbangan di Spanyol. Selain mendalami ilmu kimia dan fizik, Abdul Rahman As-Sofi, cendekiawan Islam yang mengembangkan ilmu astronomi, mengkaji perjalanan matahari, bulan serta planet. Al-Razi yang dikenali sebagai tokoh rujukan dalam bidang perubatan. Sikap mencintai Al-Quran mendampinginya
menjiwainya serta menerokai isi kandungannya. Ialah sebab yang menjadikan seorang itu beroleh banyak manfaat. Generasi sahabat dan para ilmuwan Islam sentiasa mengambil masa mempelajari dan menghayati kandungan Al-Quran sehingga memberikan kesan yang sangat ajaib kepada jiwa mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Bermaksud Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan meneliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Surah Shad ayat 29. Antara keutamaan yang ditekankan dari Al-Quran ialah pembacaan dan pembelajaran. Ayat pertama yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ialah perintah Iqra, iaitu membaca. Perintah Iqra atau membaca bertujuan melahirkan umat yang memiliki kematangan berfikir, mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta sikap yang melapangkan masyarakat berilmu. Terkandung pelbagai ayat yang mengangkat kedudukan ilmu pengetahuan dan menguraikan peranannya dalam kehidupan insan. Mukminin yang dikasihi Allah, Al-Quran ialah mukjizat agung. Berbagai ilmu terkandung dalam Al-Quran, antaranya falsafah, bahasa, syariat, matematik, sains, angkasa, bumi, pertanian, perairan, pengembaraan, pelayaran, pemakanan dan berbagai lain. Menjadikan bukti akan kebenaran Al-Quran yang tidak diragukan sama sekali. Al-Quran mengajak manusia menggunakan akal untuk berfikir dan mata hati untuk merenungi hikmat setiap ciptaan ini. Oleh sebab itu, terhadap beberapa orang cendekiawan bukan Islam, setelah menemui kebenaran fakta saintifik yang terkandung dalam Al-Quran, mendapat hidayah untuk menerima Islam. Mimbar memilih menyenaraikan beberapa orang darinya. Pertama, Dr. Maurice Bujaini, seorang pakar perubatan Perancis, mengucap 2 kalimat syahadat setelah menjalankan kajian terhadap mayat mumia Fir'aun yang ditenggelamkan dalam lautan ribuan tahun dahulu. Penemuan kajian membuktikan punca kematian dan juga sisa garam yang terkandung dalam mayat Fir'aun bertepatan dengan ayat 92 surah Yunus. Fal yawma nanjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Maksudnya, maka pada hari ini kami biarkan engkau wahai Fir'aun terlepas dengan badanmu yang tidak bernyawa daripada ditelan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu supaya mereka mengambil maktibar. Kedua, Dr. Atushi Kamal Ukuda, saintis dari Jepun, memeluk Islam setelah meneliti sepotong ayat berkaitan penciptaan manusia, yaitu 26 surah Al-Hijr. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun, bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, yaitu Adam, dari tanah liat yang kering yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya. Ketiga, Dr. Jeffrey Lang, seorang profesor matematik yang berkepahaman kepercayaan dari Tuhan, terbuka hatinya mendalami Islam melalui kajian Suratul Fatihah. Kemudiannya beliau mengesan kandungan Al-Quran adalah pengharapan dari Tuhan dan bukannya kitab tulisan manusia. Muslimin yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah semulia-mulia kitab. Membacanya diganjari dengan kebaikan, mendengarnya mendamaikan jiwa. Al-Quran ialah penyuntik semangat
Penyembuh rohani meningkatkan iman dan mampu mengubah sifat manusia menjadi lebih baik. Mimbar menyenaraikan beberapa kesimpulan dan sanaran berikut. Pertama, Al-Quran ialah sumber rujukan kehidupan manusia. Kitab ilmu yang mengandungi pelbagai pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kedua, yakini Al-Quran. Jadikannya teman hidup walaupun hanya dengan membaca 10 ayat setiap hari. Mulakan kehidupan harian dengan membaca sekurang-kurangnya 10 ayat Al-Quran. Demikian juga sebelum tidur. Perbanyakkan membaca Al-Quran, kelak ia memberi pertolongan di akhirat dan ketika bersendirian di alam barzakh. Ketiga, manfaatkan teknologi moden dalam pengajaran Al-Quran atau wujudkan kaedah pengajaran yang menarik minat anak-anak mendalami Al-Quran, menerkahi isi kandungan dan mukjizatnya serta mengamalkannya dalam kehidupan. Dan yang keempat, di samping membaca dan menghafal, bimbing anak-anak mengenali maksud dan terjemahnya agar kandungan Al-Quran dapat dipahami lantas dihayati. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.